السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما فهم النبيين وإرسال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Isra, ayat yang pertama, ayat yang 1. Yang saya hormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini alhamdulillah masih lagi kita dapat bersua muka dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Dan mudah-mudahan masih lagi Allah SWT masih lagi memberikan kita berbagai nikmat yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Mudah-mudahan di sepanjang perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi berbalik kepada ayat Quran yang telah kita kongsikan bersama sebentar tadi, iaitu ayat yang berkisarkan berkenaan dengan Isra Mi'raj, yang mana masuk maghrib ini sebenarnya dah satu pula, 1 Syaban. Maknanya hari ini petang sebelum maghrib tadi dah mula mencerak anak bulan, melihat bulan Syaban. Jadi walaupun begitu, walaupun bulan Rajab sudah meninggalkan kita, tetap kita mengharapkan keberkatan yang ada dalam bulan Rajab itu. Kerana dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang begitu terkesan dalam jiwa kita. Jadi peristiwa yang sangat berkesan, yang sangat terkesan dalam jiwa kita itu ialah peristiwa Isra Mi'raj. Kerana peristiwa Isra Mi'raj ini banyak perkara-perkara yang memberikan pengajaran kepada kita, memberikan pedoman kepada kita, yang mengembalikan kita kepada fitrah kehidupan kita yang sebenarnya, iaitu fitrah beragama Islam itu sendiri. Jadi kita berbalik kepada ayat Quran yang telah kita kongsi bersama tadi. Jadi ayat Quran tadi bermaksud Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maksudnya Allah SWT yang telah memperjalankan hamba-Nya, bi'abdihi, hamba dia, iaitu kembali kepada Rasulullah SAW, yang mana tak ada pun
nabi-nabi yang lain yang Allah SWT berikan ujian, dan dalam masa yang sama ini merupakan hiburan kepada Rasulullah SAW. Peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan satu hiburan. Allah Ta'ala berikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW setelah berlakunya kesedihan meninggal datuknya, meninggal isterinya. Jadi Allah SWT menghiburkan Rasulullah SAW dengan memperjalankan Rasulullah SAW, mengisrakan Rasulullah SAW ke Masjid Al-Aqsa, ke Palestin, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam masa yang sama di situ adanya ujian. Sebagai hamba Allah SWT, di situ adanya ujian. Kita melihat walaupun merupakan satu hiburan kepada Rasulullah SAW, tapi sebenarnya Rasulullah SAW menghadapi banyak ujian berlaku selepas itu. Terutama sekali apabila balik pada keesokan hari dah berlaku ujian. Kerana Rasulullah SAW nak menceritakan peristiwa itu. Nak menceritakan peristiwa Isra' Mi'raj kepada golongan Quraisy. Tetapi boleh dikatakan semua golongan semua Quraisy yang mendengar cerita Rasulullah SAW itu, semua yang kata, ini tak betul ni, nipu kan. Mana mungkin dalam tempoh yang singkat boleh sampai ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik pula ke langit dan sebagainya. Itu dah mula-mula dah ujian Rasulullah SAW dalam menghadapi mehnah dunia ini. Dalam menghadapi mehnah dunia. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Pada waktu malam. Jadi kenapa pada waktu malam? Kenapa tidak waktu siang? Kalau logik akal kita waktu siang boleh nampak jalan. Siang malam ni gelap. Waktu malam ni gelap. Waktu siang ni terang benderang, nampak jelas jalan. Ialah yang pertama sekali kita melihat secara logik akal waktu malam ni orang tidak berjalan waktu malam. Orang tak ada, orang tak ramai. Orang duduk rumah. Logik akal kita. Kemudian yang keduanya, pada waktu malam ini merupakan waktu yang sesuai untuk kita nak menjalani perjalanan rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW suruh kita berqiyamul lail pada waktu malam, suruh kita bertahajud pada waktu malam, sepertiga malam. Jadi pada waktu tersebut, waktu yang sunyi, jadi sangat sesuai untuk kita nak memperjalankan rohani kita, untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperjalankan kehidupan kita untuk kita dapat mencapai hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah. Orang semua tidur dan sebagainya. Tetapi kalau waktu siang tak boleh. Bising. Tambah pula anak-anak ramai di rumah. Anak cerita di rumah. Dan saya anak kerja cek. Baru kejap nak angkat takbir, datang seorang ni. Aku cek sekali contoh kan. Datang tarik kaki. Jadi banyak ujian, Waktu siang banyak ujian. Tak boleh kita nak bertenang. Tak boleh kita nak bertenang. Tetapi walaupun begitu, kita kena teruskanlah. Segala perintah Allah SWT tetap kita kena laksanakan. Supaya tetap kita kena laksanakan walaupun waktu siang itu dipenuhi dengan pelbagai dugaan pada waktu siang. Tetapi apa yang kita lihat, Rasulullah SAW ini, Allah SWT telah mengisrakan Rasulullah SAW itu waktu siang. Waktu malam. Jadi waktu malam, sebab apa berlaku pada waktu malam? Sebab waktu malam ini sangat sinonim dengan perjalanan rohani. Sangat sinonim dengan perjalanan rohani
menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mana daripada Mekah sehinggalah ke Masjid Aqsa. Itu yang apa nama itu? Perjalanan Nabi itu. Sehinggalah ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang mana Allah Subhanahu Taala telah memberkati di sekeliling, di sepanjang perjalanan itu Allah Subhanahu Taala telah memberkati di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina. Tujuan perjalanan itu, tujuan Allah Subhanahu Taala telah memberkati sekelilingnya itu supaya untuk diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah, iaitu Allah Subhanahu Taala lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu menakjubkan bagi kita manusia biasa. Kerana perjalanan ini begitu pantas, begitu pantas, begitu laju, begitu menakjubkan kita lah, begitu menakjubkan kita. Yang mana kita melihat ada fatwa daripada Darul Ifta Mesir yang telah menyatakan bahasanya mukjizat Nabi Muhammad SAW ni melebihi mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia bergerak menggunakan angin. Dan juga melebihi karamah yang ada kepada Asif bin Barkhiyah yang telah berjaya memindahkan istana Ratu Balqis, pun berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS. Tapi nak cerita bahasanya mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat hebat. Sangat hebat, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat melepasi, yang dapat dibandingkan dengan mukjizat yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia hebat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu. Jadi kok mana pun kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di sudut akidahnya kita tidak lagi mestilah kita kena percaya, wajib kita percaya. Sebagaimana kita melihat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, kabar sahabat merupakan sahabat besar Nabi lah, yang rapat dengan Nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW menceritakan berkenaan dengan peristiwa ini, tak ada pun yang membenarkan kata-kata cerita Rasulullah SAW ni melainkan Sayyidina Abu Bakar. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar. Itu berada pada zaman Nabi kan. Tetapi kita apatah lagi, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak bersama dengan Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tetapi tidak kita wajib percaya bahawasanya peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku. Kerana di situ melihat di situ adanya kewajipan sembahyang bermula daripada 50 waktu. Kemudian jadi dah 5 waktu. Jadi ada juga yang dalam Isra Mi'raj ni ada juga isu-isu akidah lah. Ada isu-isu akidah yang berlaku. Antaranya ialah berkenaan dengan pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Mi'raj. Sebab itulah ada ulama telah menterjemahkan Mi'raj itu bermaksud tinggi martabat. Mi'raj itu tinggi martabat. Ini nak cerita bahasanya bukan calon-calon orang, orang yang hebat.
Dan juga Mi'raj itu bertambah fadilah, kedudukan yang tinggi, mulia dan seumpama, Maknanya Mi'raj itu bermaksud maknanya yang martabat yang tinggi, yang mulia, yang hebatlah, yang hebat. Itu yang dimaksudkan dengan Mi'raj. Dia nak beritahu bahasanya bukan calang-calang hamba Allah, bukan calang-calang manusia yang boleh dia mi'rajkan sehinggalah ke peringkat ke Sidratul Muntaha. Itu dia. Jadi yang menjadi isu di sini adalah di sudut akidah. Jadi apabila bertemu dalam akal kita akan terfikir macam kita bertemu, macam saya bertemu dengan Tuhan, ibarat begitu. Perlu kita ingat Allah SWT itu Khaliq dan kita ni makhluk. Jadi apabila Khaliq dengan makhluk dia berbeza. Kita sesama makhluk pun dah cukup hebat dah. Kita sebagai contoh kita manusia. Angin boleh dikatakan setiap masa kita berjumpa. Angin tu makhluk. Kita manusia makhluk dan angin itu makhluk. Oksigen. Setiap hari, setiap saat kita sangat memerlukan oksigen. Ibarat kita bertemu selalu. Setiap saat kita sentiasa bertemu dengan oksigen ini. Tetapi sampai ke hari ini, adakah pernah kita melihat oksigen? Tak pernah. Itu makhluk. Adakah boleh kita pegang oksigen? Tak dapat lagi sehingga ke saat ini. Angin. Adakah kita dapat pegang angin sehingga ke saat ini? Tak pernah lagi. Adakah kita dapat melihat, pegang? Tak pernah. Apa yang kita tengok itu kipas. Apa yang kita rasa sejuk, aircon. Tapi bukan angin. Itu aircon. Tapi nak ceritanya angin, kemudian apa nama oksigen itu makhluk Allah SWT, makhluk sama dengan kita. Itu pun dah cukup hebat. Jadi apabila kita nak comparekan kita ni manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, ada perbezaan, tapi itu masih lagi makhluk. Apatah lagi dengan Allah SWT. Itu dia. Nampak? Makhluk pun dah cukup hebat. Makhluk pun kita dah tak boleh nak pegang. Kita dah tak boleh nak nak tengok. Kita tak boleh nak rasa dan sebagainya. Jadi apatah lagi Allah SWT yang digelar sebagai Khaliq. Nampak? Jadi maknanya dan lagi sudut, dari satu sudut, kalaulah kita baca dalam ilmu tauhid yang telah dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, telah berpandangan Allah SWT itu tidak punya jisim. Jadi kalaulah kita kata bertemu macam kita berdua ni, jadi akan berjisim. Itu kita perlu kita hakiskan dari pemikiran kita. Sebab apabila kita sebut bertemu itu, cara tidak langsung akan terfikir dalam pemikiran kita ni, bertemu. Berjisim. Apakah sekadar berjisim, bahkan berpihak. Kalau di depan, mana pihak depan. Kalau di belakang, pihak belakang. Kalau pihak selatan, pihak selatan. Kalau itu pun sudah lemah. Tidak ada kepada Allah SWT. Kemudian mengambil ruang, memerlukan mana berdiri, duduk dan sebagainya. Dia akan jadi begitu. Jadi sebab itulah dalam kita nak memahami berkenaan dengan isu berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, perlu juga kita memahami di sudut akidah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala naik ke Sidratul Muntaha, menerima arahan solat dan sebagainya. Perlu kita bezakan antara Khaliq dengan makhluk, bukan makhluk dengan makhluk. Bukan makhluk dengan makhluk. Jadi maknanya perlu kita bezakan antara kita sebagai manusia, walaupun Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat, tetapi Rasulullah SAW pun manusia. Rasulullah SAW pun manusia. Jadi apabila manusia seperti kita lah.
Cuma berbeza Rasulullah SAW ni ada mukjizat. Allah SWT Nabi Muhammad SAW itu dia maksum dan sebagainya. Tetapi dia tetap manusia. Dia tetap berjisim. Rasulullah SAW ni tetap berjisim. Rasulullah SAW ni tetap memerlukan diri, duduk, makan, minum. Itu sifat harus yang ada pada anbiya, para rasul. Jadi kadang-kadang Nabi ni letih, kadang-kadang Nabi ni tidur, kadang-kadang Nabi berjalan, kadang-kadang Nabi duduk dan sebagainya. Itu semua bersirikan manusia. Jadi apabila manusia secara tidak langsung itu merupakan makhluk. Jadi apabila makhluk bertemu dengan Khaliq, jadi ada perbincangan ulama lah tentang itu. Tak boleh kita nak memahami secara kita ni lah, macam kita betul. Itu dia sudah akidah yang perlu kita fahami. Sebab apa? Kalau kita melihat dalam Al-Quran pun sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang boleh kita samakan Allah SWT dengan sesuatu pun, tak boleh. Kita nak samakan Allah SWT dengan sesuatu, tak boleh. Jadi kalau kita kata bertemu seperti kita bertemu dengan orang itu dan sebagainya, jadi cara tidak langsung sama. Cara tidak langsung sama. Jadi apabila sama itu tidak layak bagi Allah SWT. Itu di sudut tauhid perlu kita fahami. Di sudut akidah yang perlu kita fahami dalam kita nak memahami peristiwa Isra Mi'raj. Mula di samping kita memahami kisah Isra Mi'raj itu, di samping itu perlu juga kita memahami had batasan dalam akidah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi hendaklah kamu berfikir selidik makhluk Allah SWT. Kita nak selidik tentang kewujudan Allah SWT, kita melihat makhluk-makhluk. Jadi apabila kita melihat makhluk, itu sebagai tanda. Sebagai tanda adanya Khaliq, adanya Allah SWT. Itu dia. Jadi tak perlu kita nak mengkaji zat Allah SWT. Jadi itu maknanya kita yang sebagai awam ni wallahu a'lam kan. Itu dia yang mampu kita jawab kan. Wallahu a'lam. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui semua ini. Tetapi yang paling penting peristiwa Isra Mi'raj ni kita wajib kena percaya kan. Tidak boleh kita nak menolak. Itu dia. Itu di antaralah yang menjadi isu yang saya rasa sangat besarlah untuk kita, sangat pentinglah untuk kita fahami berkenaan dengan akidah. Begitu juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Jawab Bi'ul Ahkam telah mentafsirkan dalam surah Al-Anbiya ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amit takhadhu alihatan minal ard hum yunsirun. Subhanallahul azim. Adakah yang mereka ambil amit takhadhu alihatan minal ard, adakah yang mereka ambil sebagai Tuhan daripada minal ard di bumi, mana seperti batu dijadikan sebagai Tuhan, kemudian emas, perak dan sebagainya. Zaman yang sembah berhala kan. Mereka menjadikan batu, menjadikan apa yang mereka reka itu jadikan sebagai Tuhan. Hum yunsirun. Yang mana mereka ni mempercayai Tuhan-Tuhan yang telah mereka cipta itu dapat menghidupkan yang mati. Jadi maknanya kita perlu fahami bahawasanya apa yang ada apa yang telah dilakukan oleh orang musyrikin, orang yang menyembah berhala ini bukan perkara tidak betul. Mana mungkin apa yang membuat itu boleh mencipta, boleh menghidupkan, boleh mematikan kita yang membuat. Jadi tak kena lah. Jadi berlawanan dengan apa yang ada kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Begitu juga dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi telah membawa pandangan Abu Ma'al
tentang sebuah hadis. La tufaddiluni ala Yunus Ibnu Matta. Jangan kamu semua melebihkan aku mengatasi Nabi Yunus alaihissalam. Maknanya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW telah di-mi'rajkan ke tempat yang tertinggi. Tetapi bukan bermaksud tempat yang tertinggi itu ke Sidratul Muntaha. Nak menyatakan jarak Nabi Muhammad SAW dekat dengan Allah SWT. Tak boleh kita nak mengatakan begitu. Jadi apabila kita kata jarak bila Allah Taala telah menaikkan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, kita kata jarak Nabi dengan Allah SWT semakin dekat. Jadi itu pun sudah menyatakan Allah SWT ni ada berpihak, ada bertempat dan sebagainya. Sehingga juga ada pandangan-pandangan yang tidak betul lah, menyatakan Arash Allah SWT itu merupakan tempat pijak Nabi, tempat pijak Allah SWT. Itu tak kena. Bila kita menyatakan tempat pijak, jadi itu pun dah salah lah. Bermaksud Allah SWT ni memulakan ruang. Itu dari sudut tauhid, ada sudut akidah. Jadi maknanya dalam hadis ini menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW tak nak umat dia menyatakan dia, maknanya Rasulullah SAW ni di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maknanya menyatakan Nabi ni dekat dengan Allah SWT. Bukan. Maknanya di sudut jarak. Bukan begitu. Jadi maknanya jangan kamu melebihkan aku mengatasi Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, berada di dasar laut. Jadi maknanya Nabi Yunus alaihissalam itu berada di dasar laut, itu yang paling dalam. Jadi tak boleh juga kita nak mengatakan Nabi Yunus alaihissalam itu dekat dengan Allah SWT. Jadi apabila kita kata dekat, mana sudut jarak dia dekat dengan jarak Nabi Yunus alaihissalam itu dekat dengan Allah SWT. Jadi bila kita mengistilahkan jarak itu, itulah menyatakan maksudnya berpihak, bertempat dan sebagainya. Itu dia. Jadi maknanya dalam kita nak mentafsirkan hadis ataupun ayat Quran, jadi memerlukan tafsiran ulama-ulama lah, terutama sekali yang berkait dengan akidah. Jadi yang perlu kita tahu, yang perlu kita fahami dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, di sudut akidahnya ialah perlu kita tahu itu sebagai satu yang boleh kita ambil ibrah perjalanan rohani. Perjalanan rohani kita pada waktu malam, mestilah kita ni sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Lebih mudahnya waktu malam, lailan. Sepertiga malam. Itu lebih mudah untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah SWT telah memperjalankan Rasulullah SAW sehinggalah ke tertinggi, tempat tertinggi. Dan Rasulullah SAW dan Allah SWT telah meletakkan Nabi Yunus AS ke dasar lautan. Jadi nak cerita bahasanya, maknanya Nabi Yunus tadi, maknanya ke dasar lautan, tak ada siapa, dan tempat yang sunyi. Keluar kan, tempat yang sunyi. Jadi maknanya daripada situ dapat kita tafsirkan, dapat kita fahami, kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, perlulah dalam suasana yang satu masa yang satu tempat yang ketenangan, yang kita ini hubungan kita dengan Allah SWT itu sentiasa berterusan. Begitulah. Jadi tidak dapat tidak kalau kita melihat kepada surah Al-Isra tadi, ayat 1 tadi, pada waktu malam lah yang sesuai, seketika malam. Kalau kita melihat Nabi Yunus alaihissalam itu, jadi maknanya tempat yang sunyi, tempat yang ialah mana pada waktu di tempat yang sunyi dan tak ada orang ganggu. Jadi itulah yang terbaik untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tetapi walaupun begitu, di samping itu perlu juga ujian-ujian ini.
Sebab orang mukmin ni tidak boleh terlepas daripada ujian. Rasulullah SAW sendiri pun, Nabi Nuh AS sendiri pun tidak terlepas daripada ujian. Waktu malam berada di tempat sunyi, itu hanya seketika sahaja. Tetapi di sepanjang tempoh kehidupan itu dipenuhi dengan ujian-ujian menghadapi masyarakat, menghadapi manusia sekeliling, untuk supaya dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui dengan ujian-ujian tersebut. Lagi mananya kita nakkan kita ni semakin hebat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi maknanya dalam isu Isra Mi'raj ini perlu juga kita fahami bahwasanya perjalanan Rasulullah SAW ini bukan hanya sekadar roh saja, bahkan roh dan jasad. Roh dan jasad. Jadi daripada sini dapat kita fahami dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT ini, mestilah kedua-duanya sekali. Sebab itulah kita melihat dalam kitab Imam Al-Ghazali telah menggabungkan zahir dan batin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada awal sampai akhir, bangun tidur sampailah kita tidur balik, semuanya ada zahir dan batin, seiringan zahir dan batin. Adanya adab, adanya amalan, wirid-wirid dan sebagainya, zahir dan batin sentiasa ada. Jadi maknanya zahir dan batin itu sentiasa seiringan. Jadi begitulah kita melihat perjalanan Rasulullah SAW, bukan hanya sekadar roh saja, bahkan jasad, zahir dan batin itu seiring untuk orang kata apa, Isra dan Mi'raj, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Jadi mana kita sebagai manusia tak boleh kita kata janganlah kita melihat kepada zahir. Di sudut zahirnya kita kata, kita tengok kita tak pakai tudung mungkin. Tetapi dia kata ini zahir sahaja, tapi dalam ni baik. Tak boleh, tak kena. Sebab kalaulah kita meneliti peristiwa Isra Mi'raj itu roh dan jasad, zahir dan batin. Jadi begitulah kehidupan kita, zahir dan batin. Maknanya bukan hanya sekadar batin kita baik, tak adanya sifat-sifat mazmumah, tetapi di zahir pun mestilah kita patuh dengan perintah Allah SWT. Tak boleh kita bina arak sebagai contoh. Mestilah kita menutup aurat, itu zahir. Tak cukup hanya sekadar batin saja, bahkan zahir itu mestilah seiringan. Cuma dalam kita nak menilai, tapi nilaian Allah SWT itu batin lah, mana dalam lah. Tetapi dalam masa yang sama, zahir itu mestilah kita seiringkan dalam kehidupan kita. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Yalah, macam kita nak pergi interview kerja. Power grad apa universiti, nak interview kerja. Kita pakai selekeh je. Contoh kan. Pakai selekeh dengan rambut panjang. Saya rasa masuk pintu pagar orang dah reject. Tak ada bertemu dengan orang yang nak interview kita. Pintu pagar je. Pintu pagar JPN contoh, interview guru contoh kan. Pintu pagar orang dah reject. Orang ni siapa ni? Datang sini. Saya nak interview lah. Pakai macam ni mana boleh. Kawan ni 4 flat. Tengok CJ kan, contoh kan. Tapi bila melihat luaran kita macam tu, dia reject awal. Walaupun kita 4 flat, walaupun kita cakap sedap dan sebagainya, walaupun kita kata hati aku ni baik, aku ni orang baik. Mana aku ni orang yang beradab dan sebagainya. Tapi itu ialah dalaman lah. Tetapi zahir itu tetap kita tonjolkan. Maknanya zahir dan batin itu tak boleh lagi, mesti. Kita sama-sama makhluk pun kita zahir dan batin. Sesama makhluk pun kita melihat pada zahir itu. Jadi apatah lagi nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita melihat perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu merangkumi roh dan jasad.
merangkumi roh dan jasad. Bukan roh saja. Kalaulah roh saja orang petikai, kan? Akan dipertikaikan oleh manusia. Tapi bahkan jasad. Sebab apa nama itu, kalaulah roh saja, jadi tidak kena, kan? Dia tidak boleh. Seperti mana yang kita beri contoh tadi lah, apa yang telah kita kongsi bersama tadi. Kemudian apa nama, sebab apa? Sebab apa Rasulullah SAW ini diisrakan dahulu. Diisra' daripada ke Mekah ke Palestin. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa tak terus aja? Kenapa tak terus aja ke Sidratul Muntaha? Itu dia. Itu antara perbincangan lah. Persoalan-persoalan yang bermain di minda. Itulah. Jadi apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk, sebab apa diisrakan dahulu? Sebab untuk supaya Rasulullah SAW ni melalui mana ada sejarah pergi ke Masjidil Aqsa, dan apabila berada di Masjidil Aqsa tu mengikut royaknya Nabi Ismail sunat dan sebagainya, kemudian menjadi imam kepada para anbiya, gitulah antara kisah, kan. Kemudian ke Mi'raj. Jadi maknanya ada jalan cerita. Ada jalan cerita untuk membenarkan kisah Isra' Mi'raj itu. Jadi apabila orang tanya, Nabi boleh cerita. Seperti mana ditanya oleh golongan Quraisy, seorang daripada golongan Quraisy yang telah Nabi ceritakan peristiwa ini. Lalu Nabi berceritalah tiang berapa dan sebagainya. Jadi apabila Nabi menceritakan berkenaan dengan itu, lalu orang yang telah orang Quraisy tadi, seorang pemuda, orang ni tadi, bila dia mendengar, betul lah apa yang kata oleh Rasulullah SAW, memanglah tiang Masjid Aqsa gini dan sebagainya. Itu dia. Jadi maknanya tujuan diperjalankan itu untuk membenarkan. Dan di situ Rasulullah SAW dia dapat tahu apa yang berada di sekeliling, apa yang berada di Masjidil Aqsa, dan juga perginya maknanya di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Aku dah banyak lagi lah kalau kita meliti peristiwa ketika Isra', ketika Mi'raj. Jadi banyaklah peristiwa yang Rasulullah paparkan bagaimana orang-orang yang manusia-manusia yang diseksa di apa nama tu, di neraka, jenis-jenis siksaan yang berada di neraka, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dengan siksaan-siksaan yang dikhususkan kepada siksaan tersebut. Jadi banyaklah. Jadi maknanya dengan cerita yang ada kepada Isra' Mi'raj ini, jadi kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan kita bahasanya kehidupan kita di dunia ni tak boleh semena-mena. Ada garis panduan. Kita berada di pejabat pun ada garis panduan. Masuk pukul 8, masuk pukul 8, balik pukul 5. Jadi itu dengan sesama makhluk, apatah lagi garis panduan kita dengan Allah SWT. Di sudut undang-undangnya ada garis panduan. Di sudut menikahan, nikah kahwinnya ada panduan. Dari sudut pemakaian, dari sudut perkara yang haram, perkara yang halal dan sebagainya, semuanya ada. Allah SWT telah gariskan, tentukan kepada kita. Kita follow. Kita sebagai hamba Allah SWT, tugasan kita hanya kita ikut sahaja apa yang Allah SWT berikan kepada panduan kepada kita. Tetapi itulah, kita melihat umat akhir zaman ni sudah ramai yang meninggalkan arahan-arahan Allah SWT, berani mengingkari arahan-arahan Allah SWT, berani mewayang dan sebagainya, macam-macam lah. Banyak isu-isu. Yalah, macam-macam lah isu kita di Malaysia ni. Yalah, mudah-mudahan kita mendoakan supaya kehidupan kita ni bukan hanya sekadar aman dari sudut hubungan sesama kita,
Bahkan yang kita paling penting sekali ialah aman di sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aman Islam kita, Islam, agama Islam itu aman di bumi Malaysia ini. Itu yang kita harapkan. Dalam apa juga sudut kehidupan kita, sama ada di sudut perundangan, sama ada di sudut akidahnya, sama ada di sudut muamalatnya, sama ada di sudut menakahatnya dan sebagainya. Kita mengharapkan semuanya dalam keadaan aman, semua keadaan dalam keadaan baik. Kita doa kan. Walaupun kadang-kadang tidak mampu kita, tetapi tak adalah yang lebih hebat, senjata yang paling ampuh, melainkan hanyalah doa. Doa mukhlaq ibadah. Doa itu merupakan otak kepada ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang beriman. Jadi bukan mana pun doa yang kita tinggal, sentiasa kita doakan untuk seluruh umat Islam ni supaya sentiasa dalam keadaan aman dalam segala sudut aspek kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya cukup sekali itu apa yang saya dapat kongsikan bersama tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Jadi tidaklah terlalu orang kata apa detail dan sebagainya berkenaan dengan surah Mi'raj ni. Adalah hanya sekadar perkongsian sedikit perkongsian isu-isu yang perlu kita fahami, dan mudah-mudahan dapat menambahkan ilmu kita, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai ilmu yang boleh mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan kita mengharapkan di sepanjang perkongsian kita pada malam ini ada rahmat daripada Allah SWT, ada keberkatannya di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita ni sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan menempatkan kita di syurga Allah SWT, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekali cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Mohon maaf di atas segala terlanjur kata-kata terkasar bahasa. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.